Yakuza atau Gokudo merupakan satu sindiket kumpulan jenayah terancang di Jepun yang juga dikenali sebagai mafia Jepun disebabkan persamaan yang ada. Digelar sebagai Boryokudan oleh pihak polis dan media Jepun, ahli Yakuza menggelarkan diri mereka sebagai Ninkyo Dantai atau organisasi bahaduri. Penjajahan Jepun di tanah Melayu merupakan sebuah sejarah hitam yang sering diceritakan oleh masyarakat kita sehingga hari ini, lebih-lebih lagi ketika hari kemerdekaan. Namun, ramai tidak tahu bahawa pada abad ke-20 terdapat seorang rakyat Jepun membina sebuah kumpulan gangster yang digeruni di tanah Melayu. Berdasarkan cerita, ketuanya ini pernah bertugas sebagai perisi untuk tentera Jepun. Mari kita huraikan kisah seorang rakyat Jepun yang menubuhkan kumpulan gangster di tanah Melayu. Sejarah Yakuza di Jepun. Bila sebut Yakuza, pasti terbayang mafia Jepun ala ninja yang bertutup muka, berbaju gelap dan bergerak dalam senyap bersama pedang samurai dalam misi membunuh musuh mereka. Tapi rupanya tanggapan itu salah. Yakuza atau dikenali juga sebagai Gokudo ialah sebuah organisasi jenayah terancang yang sangat terkenal di Jepun. Organisasi ini juga turut dikenali sebagai mafia Jepun kerana hampir serupa seperti organisasi jenayah yang terkenal di Itali. Setakat ini, direkodkan bahawa ahli kumpulan Yakuza mempunyai lebih daripada 103,000 orang ahli. Sejarah Yakuza dapat dijejak pada pertengahan era zaman Edo, iaitu Tekiya dan Bokuto. Tekiya atau penjual iaitu golongan terendah dalam tangga masyarakat di zaman tersebut telah membentuk sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi perniagaan mereka. Kerajaan Edo ketika itu mengiktiraf kewujudan Tekiya sebagai sebuah organisasi dan membenarkan ketua setiap organisasi Tekiya membawa sebilah pedang. Pedang tersebut bukanlah katana kerana hanya samurai yang mempunyai hak untuk membawa katana. Pedang tersebut lebih pendek dari pedang katana dan dikenali sebagai wakizashi. Bakuto pula lebih rendah tahap mereka dalam masyarakat Jepun zaman Edo. Mereka adalah sangat suka berjudi dan berjudi pada waktu itu adalah diharamkan di Jepun. Jadi, ketika itu banyak rumah judi haram tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Mereka biasanya menjadikan kuil-kuil dan tempat pemujaan yang telah ditinggalkan orang di pinggir kampung dan bandar sekitar Jepun sebagai tempat operasi. Rumah judi ini juga menjalankan perniagaan ceti haram. Hari ini, organisasi Tekiya dan juga Bakuto dapat dijejak dalam Yakuza apabila ritual-ritual yang pernah diamalkan pada zaman itu turut diamalkan sehingga ke hari ini. Yakuza di tanah Melayu. Walaupun asal-usul organisasi Yakuza tidak dapat dipastikan, ada satu kisah menarik yang menceritakan mengenai sejarah Yakuza yang berasal dari Terengganu, Malaysia. Yakuza ini diketuai oleh seorang anak jati Jepun bernama Tani Yutaka. Tani Yutaka dilahirkan pada 1910 di Minamiku, Fukuoka di Jepun tetapi belum umurnya cukup setahun. Keluarganya telah berpindah ke tanah Melayu. Bapanya juga telah membuka sebuah kedai gunting rambut di Terengganu. Tani sangat suka memakai baju Melayu, samping serta bersongkok walaupun dia berbangsa Jepun, malah dia dan keluarga sangat fasih berbahasa Melayu. Bukan itu saja, mereka juga sangat menjaga hubungan dengan penduduk-penduduk tanah Melayu. Berdasarkan beberapa rujukan, dia telah memeluk agama Islam dan menukarkan namanya kepada Muhammad Ali bin Abdullah. Dia juga dikatakan telah mengahwini seorang wanita Melayu secara rahsia tetapi tak lama lepas tu dia bercerai. Semasa umurnya 21 tahun, Tani telah pulang ke Jepun untuk menyambung pengajian. Ada juga laporan mengatakan dia telah pulang ke tanah air kerana ingin memenuhi tanggungjawabnya sebagai anak Jepun iaitu perkhidmatan ketenteraan. Selepas tamat pengajian, Tani telah pulang ke tanah Melayu bagi menyambung legasi perniagaan keluarganya. Tapi, dia tidak menjalankan perkhidmatan gunting rambut bapanya. Sebaliknya, dia telah membuka kedai runcit yang bernama Yamada & Company. Bagaimana Tani tubuhkan kumpulan gangster? Hidup Tani berubah selepas insiden hitam berlaku kepada adiknya dan menubuhkan sebuah kumpulan gangster yang diberi nama Harimau Malaya disebabkan insiden Mukden pada 1931 iaitu tentera Jepun menyerang masyarakat Cina. Orang Jepun yang tinggal di sekitar tanah Melayu telah dipulaukan.
Kaum Cina yang memprotes telah menunjukkan rasa tidak puas hati mereka terhadap golongan minoriti penduduk Jepun sehingga memboikot syarikat perniagaan mereka dan membuat rusuhan di jalanan. Pada 16 November 1932, sebuah kejadian tidak diingini berlaku kepada keluarga Yutaka di mana premis perniagaannya telah dibakar oleh kaum Cina yang memprotes manakala adiknya, Shizuka Yutaka, telah dirogol secara kejam. Selepas dirogol, kepala adiknya telah dipancung. Disebabkan insiden itu, Tani telah menyimpan dendam terhadap golongan protes itu lalu menubuhkan sebuah kumpulan gangster bersama dengan penyamun-penyamun Melayu Siam yang diberi nama Harimau Malaya. Ada juga sumber mengatakan nama kumpulannya Harimau. Kumpulan ini juga dikatakan mempunyai seramai 30,000 hingga 50,000 orang ahli. Sebenarnya bukan sebab insiden itu sahaja dia menyimpan dendam tetapi perogol adiknya itu telah dibebaskan oleh sistem pengadilan British. Harimau Malaya memulakan gerakannya pada 1933 dengan merompak di sekitar Terengganu dan Kelantan. Mereka juga menyerang kumpulan gangster dan usahawan Cina yang bersekongkol dengan British. Mereka juga telah menyerang pihak British bagi membalas dendam terhadap adik Tani. Amun, Harimau Malaya ini bukanlah kejam seperti yang disangka kerana mereka melakukan tindakan seperti Robin Hood iaitu memberikan hasil rompakan kepada golongan miskin di luar bandar. Harimau Malaya sangat digeruni oleh kaum Cina dan penjajah British pada masa itu dan lama-kelamaan gerakan mereka semakin berkembang sehingga ke Singapura. Ada yang mendakwa geng Yakuza diketuai Tani ini menggunakan nama yang sama dengan nama kedai milik keluarganya iaitu Yamada and Company dan juga yang mendakwa geng Yamada yang pernah membuat kemunculan dalam filem Hong Kong yang And Dangerous diilhamkan daripada kumpulan Tani ini. Biarpun ada kisah yang menyatakan kumpulan Harimau ini aktif melakukan jenayah, namun tiada dokumen yang mencatatkan mengenainya ditemui. Pernah bertugas sebagai ejen perisik bagi tentera Jepun. Kejayaan tentera Jepun menakluk Tanah Melayu pada 1941 adalah disebabkan oleh kepimpinan seorang jeneral tentera Imperial Jepun yang bernama Tomoyuki Yamashita. Mereka juga sangat hebat kerana dapat menjajah Tanah Melayu dalam 70 hari sahaja dan merupakan antara tragedi terburuk bagi British. Bukan itu saja, kejayaan mereka ini juga disebabkan penubuhan sebuah agensi perisik yang bernama Fujiwara Kikan dan diketuai oleh Meja Fujiwara Iwachi. Sebelum berlakunya penaklukan, Meja Fujiwara telah mempengaruhi sultan-sultan di Tanah Melayu untuk bekerjasama dengan tentera Jepun dalam menewaskan penjajah British. Untuk pengetahuan semua, Tani merupakan ahli Fujiwara Kikan yang telah membantu Meja Fujiwara dalam mengumpulkan maklumat serta melancarkan perang gerila dengan tentera British. Tani telah meninggal dunia pada 17 Mac 1942 di Singapura dan dikebumikan di Japanese Cemetery Park. Terdapat beberapa versi mengenai kisah pemergian Tani. Antaranya, pertama, terbunuh dalam misi sabotaj sebuah empangan di Johor. Kedua, meninggal disebabkan kecederaan atau wabak malaria kerana terlalu lama terdedah dengan iklim hutan tropika. Di Tanah Melayu nama Tani Yutaka tidak berapa popular, namun di Jepun popularitinya memang tidak dapat disangkal oleh sesiapa. Kehidupan Tani Yutaka pernah diadaptasikan dalam filem. Kemungkinan Tani Yutaka ini tidak berapa popular di Malaysia tetapi dia sangat popular di Jepun sehingga namanya tertulis di kuil Yasukuni, Tokyo, Jepun. Jangan pelik, walaupun namanya tertulis di kuil itu tapi dia masih beragama Islam. Kisah hidup Tani ini juga pernah ditulis dalam sebuah artikel dari Yoshi Shimbun pada 3 April 1942. Kemudian satu agensi media Jepun, Shukan Asahi juga menulis pasal riwayat hidupnya pada 31 Mei 1942. Disebabkan permintaan Meja Fujiwara, sebuah syarikat perfilman Jepun, Daiei, telah bersetuju untuk menghasilkan sebuah filem mengenai riwayat hidup Tani Yutaka yang berjudul Marai Number Tora. Filem ini wajib kena tengok kerana mereka ada menyanyikan lagu Rasa Sayang versi Jepun. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti channel Nengok TV. Saya
Jaya